Okey, okey. Soalan kedua saya, Ah, dalam Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ni juga, okey. Ketua Pemuda Dr. Akmal Saleh telah mengeluarkan kenyataan yang DAP seharusnya meminta maaf kepada ahli-ahli UMNO dan ahli-ahli UMNO yang terkesan dengan perbuatan mereka yang terdahulu lah. Okey, dan Hmm. tak lama lepas tu presiden kita Ya. dia mengeluarkan kenyataan pula, DAP tak payah meminta maaf. Ini Datuk, pada pendapat saya lah, ini akan menimbulkan sedikit kekeliruan di ahli-ahli bawah yang mula nak terima pimpinan kerajaan perpaduan ni, dan kat bawah ni yang ahli-ahli baru ni akan merasa keliru dekat situ. So Ya. kita patut terima DAP ni ke ataupun kita kena lawan DAP ni? Di kat situ masih bermain lagi Datuk. So Okey, apa dia pandangan macam Datuk ni kat lah sini? Saya rasa saya nak minta maaf lah bagi pihak adik saya ni. Adik saya ni pernah jadi ketua pemuda bahagian satu penggal, lepas tu dia tu jadi esko. Dia terus jadi apa ni, ketua pemuda Malaysia Uh, dari segi selok belok politik ni sebenarnya, uh, saya rasa banyak benda yang dia masih perlu belajar lagi lah Jadi saya minta maaf lah kalau siapa yang terkecil hati dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh ketua pemuda kita ni. Bagi saya, seperti mana yang Presiden UMNO nasihatkan, kita sekarang ni sudah membentuk sebuah kerajaan dengan rakan-rakan Pakatan Harapan. Tak kira lah dia parti mana. Parti Bersatu ke, parti PKR ke, parti Amanah ke, parti DAP ke. Kita dulu memang ada benda yang kita tak senang dengan DAP, tak senang dengan kenyataan dia. Sama juga PKR, sama juga Amanah. Tetapi hari ini kita sudah duduk di dalam sebuah kerajaan secara bersama. Dan kita dah bersetuju, malah saya sebagai ketua Sekretariat Media Perpaduan ini, kita dah bersetuju bahawa kita kena move on dengan meletak ke tepi segala bentuk perbezaan kita. Meletak ke tepi segala benda yang kita tak setuju dengan kawan-kawan DAP, PKR dan juga Amanah. Letak tepi. Dan kita pun mengharapkan kawan-kawan PKR, kawan-kawan DAP, kawan-kawan Amanah juga letak tepi apa yang dia tak setuju tentang kita. Macam orang sebelum kahwin sebelum kahwin tu mungkinlah hubungan tu tak berapa cantik, kadang-kadang kita bergaduh, kadang-kadang kita tak bersetuju dan sebagainya kita cakap lah macam-macam pasal girlfriend kita ni. Tapi last kali kita dah berkawan dengan banyak orang, last kali kita rasa kita nak berkahwin dengan girlfriend kita yang kita tak suka dulu. Jadi kita kena terimalah girlfriend kita ni tak adalah sempurna. Ada juga yang dia cakap dulu betul, ada juga yang dia cakap dulu tak betul. Tapi kalau kita dah buat keputusan, kita dah dirikan rumah tangga dengan dia, kita bentuk kerajaan dengan dia, takkanlah bila time kita dah bentuk kerajaan dengan dia, kita masih lagi nak ungkit tentang benda-benda lepas yang dia cakap pasal kita. Benda-benda lepas yang kita rasa kita tak puas hati, tak setuju dengan apa yang dia buat. Jadi ini akan menyebabkan rumah tangga kita akan kembali kucar kacir. Ini kena faham. Jadi saranan daripada Yang Amat Berhormat Presiden UMNO, supaya semua pihak di dalam parti kita UMNO menghormati kerjasama di dalam kerajaan perpaduan ini. Maknanya bila kita mengeluarkan kenyataan-kenyataan, kita berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Okey? Boleh jelas Okey Datuk. Okey Ya, Datuk. Terima okey. kasih. Terima kasih. Ada soalan lain? Itu soalan netizen tu Okey. nama dia Faizal dari Polisian. Okey, Faizal. Okey, dia kata bolehkah Datuk bagi tahu penerimaan ahli UMNO setakat ni untuk terhadap kerajaan perpaduan tu?
Saya tak nafikan kita sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk pastikan bahawa ahli-ahli UMNO boleh menerima rakan-rakan di dalam kerajaan perpaduan. Tak kiralah parti mana pun. Kan? Saya rasa ini bukan masanya kita nak rasa geli untuk sebut DAP, nak rasa geli untuk sebut PKR, nak rasa geli untuk sebut Amanah. This is not the time anymore. We only have less than 2 months to face this coming PRN. Kan? Kita tak boleh lagi dah. Sekarang ni kita dah patutnya mood kita ni memantapkan lagi kerjasama. Bukan takut-takut nak sebut DAP, nak sebut PKR, nak sebut Amanah. Dan sama juga, kita juga mengharapkan kawan-kawan DAP, kawan-kawan Amanah, kawan-kawan PKR juga tak rasa malu untuk sebut UMNO, tak rasa malu untuk sebut BN. This is way forward. Kalau kita nak kerjasama ini betul-betul intact, kita kena bersedia. Dan memang orang pun, kalau pun kita cakap, kita kena cerita pasal kita kerjasama dengan kata orang tu, dengan Pakatan Harapan saja. Kita tak boleh kata kita tak kerjasama dengan DAP. Kau nak tipu siapa ni? Ini tahun 2022 tau. Rakyat Malaysia ni bukan bengap tau. Kita kena mengakui kita kerjasama dengan semua 19 parti komponen yang membentuk kerajaan perpaduan. Tak ada apa yang perlu kita malukan. Kalau kita sebagai pemimpin masih rasa malu nak mengakui bahawa we are together dalam sebuah pasukan, kita akan bermasalah dalam pilihan raya akan datang. Dan kita tak ada banyak masa. Kita kena menserasikan diri kita untuk menerima hakikat ini. Kalau kita sebagai pimpinan pun tak serasi lagi, tak boleh terima lagi hakikat ini, macam mana kaum B nak ikut? Ini kita kena faham. Kita kena faham. Saya cakap terus terang lah. Semua orang ada perasaan masing-masing. Semua orang ada perasaan masing-masing. Tetapi kita kena terima hakikat rakyat sudah memilih untuk tidak memberikan sama ada BN, sama ada PN atau PH memerintah secara bersendirian. Mereka yang memutuskan untuk kita membentuk kerajaan secara kerajaan campuran. Mereka yang telah memutuskan supaya wujudnya kerajaan perpaduan ini. Dia nak namakan kerajaan perpaduan ke, kerajaan campuran ke, kerajaan madani ke, tak kira lah. Persoalan dia, musuh-musuh politik terpaksa berpakat supaya ada kerajaan dan ada pembangkang. Kalau tidak, kita kena buat pilihan raya semula. Nak buat pilihan raya semula, tuan-tuan kena faham bahawa negara kena belanjakan lagi duit. Dalam keadaan hari ini, duit-duit yang kita belanjakan untuk kempen politik itu sepatutnya digunakan untuk jaga rakyat yang terkesan akibat banjir, yang terkesan akibat PKP berterusan dulu, sampai hari ini masih tak selesai masalah dia orang ni. Sepatutnya duit negara ini dibelanjakan untuk selesaikan masalah rakyat terlebih dahulu, untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi kita, untuk mengukuhkan kedudukan hubungan antara bangsa kita dengan negara-negara jiran dan sebagainya. Ini sepatutnya fokus untuk memastikan bahawa investor-investor ataupun pelabur-pelabur lebih yakin dengan negara kita, masuk balik ke negara ini, melabur ke negara ini. Itu fokus yang patut diberikan. Tapi hari ini, bila usaha untuk meruntuhkan kerajaan yang sudah pun ditubuhkan secara rasmi dengan sokongan 2/3 majoriti, masih lagi dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
Maka akhirnya kita kena terima hakikat. Kerajaan mungkin lari fokus. Kan? Walaupun kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid, mereka fokus dalam menjalankan tugas-tugas dia sebagai Menteri Kabinet, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, dan Menteri-Menteri Kabinet lain pun nampak performa mereka, Alhamdulillah, kan? Memang fokus. Tetapi kalau terus-menerus diganggu begini, kemungkinan besar mereka juga akan jadi macam kerajaan Muhyiddin Yassin yang hanya mempunyai 114 kursi, yang risau takut hilang kedudukannya. Nasib baiklah kerajaan Datuk Seri Anwar ni ada 148. Kalau UMNO 30 orang ni tarik diri, BN tarik diri pun, mereka masih ada 118. Kerajaan masih berdiri teguh. Tetapi bukankah lebih baik semua orang sedar bahawa hari ini fokus ialah kena jaga rakyat, kena selesaikan masalah kos sara hidup, kena selesaikan masalah inflasi, yang hari ini ialah walaupun keadaan menjadi semakin baik, tetapi rakyat masih terasa kenaikan harga barang akibat daripada kejatuhan nilai ringgit. Kena ingat, kita punya nilai ringgit bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, nilai ringgit kita mencanak, mengukuh. Bursa saham Kuala Lumpur mengukuh. Tetapi bila Haji Hadi cerita bahawa memang ada usaha nak menjatuhkan kerajaan, hari ini memang ada atap yang bocor, terus jatuh bursa saham Kuala Lumpur. Dan mata wang kita pun terkesan juga, walaupun ada faktor-faktor lain yang menyebabkan mata wang kita terkesan. Tetapi kalau kita tidak melakukan sabotaj terhadap ekonomi kita, seperti mana yang dilakukan oleh Haji Hadi, oleh Muhyiddin and the gang, oleh Mahathir and the gang, maka sudah pasti proses memulihkan negara ini akan lebih cepat kita capai. It's not going to be easy. It's going to take quite some time. Mungkin berbelas tahun nak selesaikan. Bukan senang, tuan-tuan. Datuk Najib tinggalkan negara ni 686.8 bilion. Hutang negara baru 50.8% berbanding dengan GDP kita. Hari ni hutang negara dah lebih kurang 1.5 trilion. More than double. Ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh selesaikan sekelip mata? No way. Bukan senang. Tetapi kalau semua orang memainkan peranan, membantu, bukan nak menjahanamkan lagi negara, insya-Allah kita akan selesaikan masalah itu dengan kadar yang lebih cepat.